واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita mendalami surah An-Nisa, surah yang keempat yang bertemakan kepada keadilan dalam rumah dan juga di dalam masyarakat. Dan kita akan mendalami dua ayat pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Safas selalu ke Melaka? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apa menu yang paling Asam pedas. Oish. Oh, ya. Jawab soalan tak habis itu. Belum habis lagi tu. Asam pedas. Tu nanti akan ada juga ke sana Ustaz ni dalam masa dekat ya, dan kita hari ini nak sebelum saya ke sana kita mengalu-alukan kehadiran sahabat kita, tetamu kita di studio pada hari ini, di studio iaitu ahlan wa sahlan, marhaban, rumah ngaji Kota Fashion. Rumah Ngaji Kota Fashion MITC Melaka. Oh, macam Oh, okey. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya. Masya Allah Safas. Kota Fashion ya. Jangan lupa singgah ya. InsyaAllah di Kota Fashion, masya-Allah. Dan juga kepada kumpulan Istiqamah yang bersama ya, pada hari ini, dan juga pada rakan-rakan Istiqamah di depan kaca TV, di YouTube, di Facebook pada hari ini. Terus kita doakan yang terbaik. Allah mudahkan kita untuk mendapat ilmu, hikmah daripada dua ayat pada hari ini. Dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-112, peringatan agar tidak menuduh orang lain yang tidak bersalah dalam kehidupan kita. Diikuti pada ayat yang ke-113, rahmat Allah menolak tipu muslihat orang-orang yang berbuat jahat ataupun tidak baik di sekitar masyarakat kita. Mari sama-sama kita membaca ayat 112 dan 113 dipimpin Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersua lagi kita hari ini. Kita berada di bahagian yang ketiga, muka surat 96, dan insya-Allah permulaan ini kita nak baca dua ayat, iaitulah ayat 112 dan juga ayat yang ke-113. Hati-hati pada kalimah khati'atan yang kita baca tadi, permulaan tadi. Moga-moga kita dapat baca yang dengan baik. Dan saya jemput semua ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama baca. Kita nak mula dengan bacaan Murattal Hijaz, insya-Allah. Murattal Hijaz. Lagu apa? Hijaz. Sebut Hijaz dah sedap lah. Masya-Allah. Mari kita cuba bacaan dengan menggunakan lagu Murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an ثم يرم به بريئا
فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-112 dan ayat 113 Ustaz ya. Ada berapa baris ni? 1 2 3 4 5 6. 6 baris yang kita baca dan kita mohon Allah berikan ganjaran pahala Ustaz ya. Ada ganjaran di situ dan apabila kita mula untuk memahaminya, tadabbur, kita mohon Allah berikan barakah ya, kebaikan yang banyak daripada aktiviti kita memahami bertadabbur dengan Al-Quran. Dalam ayat sebelum ini Ustaz ya, dalam episod yang sebelum ini kita berbincang tentang seruan Allah untuk seseorang itu bertaubat ya, dan mengapa pentingnya seseorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dosa itu adalah yang akan mengundang kepada kepayahan, kesulitan dalam hidup ya. Apabila kita tahu kita mengumpat ataupun kita menipu ataupun apa-apa saja dosa, sebenarnya ia menempah kepada kepayahan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang dinyatakan pada ayat 111, wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Dan diikuti pada ayat yang ke-112 yang dibacakan sebentar tadi, wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Allah bawakan lagi satu kisah ataupun fenomena, barang siapa yang melakukan khati'ah ini maksudnya kesilapan Ustaz ya, buat sesuatu dosa kerana tersilap, satu penafsiran, satu lagi maksudnya ialah dosa kecil ya, dan au ithman, dosa besar ataupun sesuatu yang dibuat dengan sengaja. Kemudian apa yang dibuat, kalau sebelum ini ada orang yang istighfar Ustaz ya, dia mohon ampun, maaf kepada Allah kerana dia sedar bahawa dia buat tersilap, maka itulah yang terbaik. Pasal kalau tidak, maka dia menempah kepada keburukan dan juga kepayahan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Tetapi bagi ayat 112 ini ada satu lagi kumpulan manusia, dia dah buat tersilap, sengaja tak sengaja ya, dosa sengaja atau tidak sengaja, kemudian dia baling Ustaz ya. Yarmi ni maksudnya baling ya, dosanya itu bari'a kepada orang yang tidak bersalah. Jadi ini menjelaskan kepada kisah Thu'bah bin Ubairiq, iaitu dia dah curi perisai, kemudian dia bagi pada Yahudi dan dia akhirnya kata Yahudi itu yang curi. Padahal dia yang curi kan, cuma dia letakkan di tempat jirannya daripada orang Yahudi tersebut. Jadi Allah mengatakan kemudian dia baling dosanya itu kepada orang lain, dia tuduh orang lain yang berbuat dosa tersebut. Allah mengatakan orang ini faqadih tamala buhtanan wa ithman
mubina. Orang ini akan memikul apa? Yang pertama, dia bukan pikul dosa saja Ustaz. Dia ada tambah satu lagi yang dinamakan sebagai buhtan. Buhtan ini kalau masyarakat Melayu kita, ini orang kata fitnah Ustaz. Fitnah dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran bukan sekadar tuduh orang sesuatu yang tak buat, tetapi meliputi pada maksud ujian dalam kehidupan. Tetapi istilah yang lebih tepat adalah buhtan. Contohnya ialah dia menuduh seseorang itu curi perisai dalam kes Tu'mah bin Ubairiq, ataupun dia kata bahawa dia ni tak buat kerja, padahal dia yang tak buat kerja, tapi pasal dia pandai bercakap dan merancang, akhirnya orang lain yang kena. Orang lain kena potong gaji ke, orang lain tak naik gaji ke. Kerana apa? Kerana dia melemparkan kesilapan yang dia buat itu kepada orang lain. Maka Allah menyatakan sesiapa yang berbuat demikian, satu, dia dapat dosa, memang confirm dapat dosa, ya, tetapi dia dapat buhtanan, ya. Buhtan ini maksudnya ialah memikul pembohongan. Dan bila bercakap tentang pembohongan ini, di akhirat nanti orang yang membohong ini Ustaznya, dia akan dapat balik apa yang dia bohong. Apa yang dia tuduh itu dia akan dapat balik, dan dia akan mendapat azab yang bertimpa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah peringatan besar kepada kita semua, jangan main tuduh-tuduh ataupun melemparkan kesilapan kita kepada orang lain. Kita kena bertanggungjawab, dan kita tahu bahawa kalau kita silap, Allah menggalakkan kita untuk istighfar, kerana kalau tidak, kita menempah kepayahan, ataupun kalau tuduh pada orang lain, kita rasa macam takkan aku dia yang silap kan. Dia yang sepatutnya silap, dia lebih Yahudi. Memang dia Yahudi pun kan. Dia menyalahkan orang lain, rupa-rupanya itu tidak dibenarkan sebagai akhlak individu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat lebih lanjut tentang perbincangan ini My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed, with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mendalami ayat 112 dan ayat 113 sebagai satu peringatan kepada kita dalam fenomena masyarakat Ustaz ya. Ada orang yang buat silap dan terus buat silap, ada orang yang buat silap dia beristighfar, ada orang yang buat silap dia mengajak kepada orang lain untuk berbuat silap, malah lebih daripada itu untuk menyalahkan kepada orang lain, dia tak nak bertanggungjawab. Ini adalah fenomena-fenomena yang perlu kita faham agar kita memahami keseluruhan surah An-Nisa ini bercirikan keadilan. Dan kalau kita nak membina masyarakat yang adil, pemimpin, setiap ahli, warga negara bagi sebuah negara itu perlu untuk beristighfar, mengenal pasti, mengakui silap kalau ada kesilapan dan tidak menyalahkan kepada orang lain, malah mengajak kepada hakim maksudnya. Kalau dalam kes Thu'mah bin Ubairik ini, dia mengajak kepada kaumnya berjumpa dengan hakim pada waktu itu, sudah tentu Rasulullah, dan cuba melobi agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mempercayai dan melepaskan dia kerana Thu'mah ini adalah orang Islam dan dia cakap bahawa takkan Nabi nak percaya kepada si Yahudi tadi, padahal sebenarnya keadilan itu adalah meluas, melangkau daripada agama dan bangsa dan kaum, kerana kita tahu agama Islam, Quran ini adalah untuk seluruh manusia. Maka dalam hal itu Allah membuat kesimpulan selepas Allah membawakan fenomena pengkhianatan dalam masyarakat ini. Ayat 113 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-113. Hati-hati pada kalimah ta'ifah. Jangan bunyi macam huruf ta, lahammatta, lahammatta, tebal Baik, kemudian kita ada jumpa juga banyak kalimah-kalimah yang melibatkan huruf dad. Fadlu, yudilluka, yudilluna, yadurruka, yadurrunaka, kan? Fadlu, banyak jadi kita latihlah ni. Kita cuba kita baca sama-sama ayat 113 insya-Allah dengan taranum murattal jarkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-113, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum, iaitu jika bukan dengan kurniaan besar maksudnya. Fadl itu adalah satu kurniaan Allah kepada alaik, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad. Dan juga kalau bukan kerana rahmah, ada dua maksudnya. Kalau bukan kerana kurniaan Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, maka Ta'ifah itu satu kumpulan daripada manusia. Ini merujuk kalau asbab nuzulnya kepada Bani Zafar yang menyokong kepada Thu'mah bin Ubairik yang mencuri perisai dan nak melindungi kepada pencuri. Walaupun mereka kata kita ni orang Islam, kita kena lindungi, tapi rupa-rupanya Allah menyatakan lahammat ta'ifatum minhum, ada satu kumpulan yang bersungguh-sungguh sangat untuk menyesatkan kamu, tetapi sebenarnya wama yudilluna illa anfusahum, sebenarnya
sebenarnya mereka tidak dapat menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Ini pelajaran yang besar sebenarnya Ustaz ya, nak menceritakan kepada saya, pada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Sebenarnya kalau bukan kurniaan Allah dan juga kasih sayang Allah, kita ni mudah kena scam. Kita mudah kena tipu, mudah disesatkan oleh kumpulan yang cuba untuk mengajak kita percaya dan menyokong pada pengkhianat, pengkhianat negara, pengkhianat negeri, kepada organisasi yang berbuat sesuatu jenayah dalam sesebuah institusi. Dan ini kalau bukan Allah sayang kita, Allah tak melindungi kita, memang kita kena scam Ustaz ya. Kita akan bersekongkol dengan pengkhianat ini, nombor satu. Tetapi Allah kata bahawa wama yadurrunaka min syai', sebenarnya mereka ini tidak mampu untuk memudaratkan kamu wahai Muhammad dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Syaratnya apabila kita kembali kepada Quran dan Sunnah Ustaz ya. Dalam bahagian akhir itu ada perkataan al-kitab wal hikmah. Dan ini sebagai satu peringatan besar kepada kita semua bahawa memang ada kumpulan manusia ini, dia suka lobby Ustaz. Dia dah buat silap dan kemudian dia ada geng yang sokong kepada pengkhianat ataupun yang buat silap, dan dia akan ajak lebih ramai lagi. Ajak lebih ramai lagi untuk menyokong kepada mereka. Dan inilah perkara yang kita kena bersyukur kalau kita ni tahu bahawa saya tak nak menyokong kepada pengkhianat ataupun penipu kepada negara. Kalau kita memang boleh berfikir begitu, itu sebenarnya bukan kerana kita pandai sangat, tetapi itu adalah kerana fadal, kurniaan Allah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang cakap bahawa dia tu dapat kereta besar lah, itu namanya fadal daripada Allah. Kan ada yang cakap letak tuliskan hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Tapi kalau tuan-tuan yang berada di studio, yang datang di Melaka hari ini Ustaz kan, kalau kita boleh memisahkan di antara orang yang bagus dengan tak bagus dan orang yang menipu walaupun agama sama, kaum sama, orang Melayu contohnya kan, tetapi pasal dia penipu, kita tak menyokong, itu tandanya Allah bukan sekadar bagi kereta besar, tapi Allah beri satu benda yang lebih besar, namanya adalah hidayah. Dan itu memerlukan kepada rahmat daripada Allah. Kalau kita kata bahawa Allah sayang saya, Allah bagi saya jadi kaya, tapi sebenarnya tak kaya pun Allah sayang juga. Tetapi kalau dapat kita ini memisahkan kebenaran, maksudnya orang yang penipu, orang yang tak bagus memimpin bagi negara ataupun negeri ataupun organisasi, kita tahu bahawa yang ini saya tidak akan sokong kepada perkara yang salah, itu sebenarnya adalah kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal cuba bayanglah Ustaz anak kita kan, kalau kita sayang sangat tapi kita ada pemimpin ataupun ada kat sekolah lah kita cakap cikgu tu makan duit. Cikgu makan duit, kita bagi anak kita RM5, dia ambil kita RM1 kan. Kita bagi RM5, besok hilang lagi. Kamu beli apa? Beli makanan RM4, RM1 mana? Tak tahulah mak, hilang kan. Rupanya dicuri ataupun diambil oleh cikgu. Memang kita marah dan kita tahu bahawa saya menyayangi anak saya, bagi RM5, dia dapat RM4 saja. Jadi itu sebabnya mengapa kita tak boleh menyokong. Kita kena tegurlah, pergi sekolah kata saya tak setuju cikgu ni dia ambil RM1 pada setiap hari. Cikgu buat apa kan? Saya kumpul untuk apa? Untuk dana saya, contohnya kan, untuk memastikan kelestarian apa sebagainya tanpa izin. Sebenarnya itu kalau kita tak buat sesuatu Ustaznya, malah kita menyokong cikgu, tak apalah cikgu, ambillah duit anak saya, ambil RM5 terus kan. Itu tandanya kita tidak benar-benar menyayangi kepada si anak tadi kan. Apatah lagi bila Allah menyatakan kalau ada pengkhianat bagi sebuah negeri negara dan kita biarkan saja dia ambil je lah, tak apalah kan. Masuk ke penjara didakwa pun tak apalah, bagi je, lepaslah. Sebenarnya itu tanda bahawa seseorang itu jauh daripada rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pentingnya kita tahu kalau ada pihak yang cuba nak scam dan menyesatkan kita, mereka tidak mampu berbuat demikian apabila kita memang menjaga benar-benar kepada Quran dan Sunnah, Al-Kitab wal Hikmah yang Allah nyatakan pada bahagian kedua ayat ini yang kita akan dalami sebentar lagi. Namun kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini, kita saksikan, iaitu perkataannya lahammat ta'ifatum minhum. Perkataan lahammat itu daripada perkataan hamma, iaitu mahu, ingin, hendak dan merancang bersungguh-sungguh. 9 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Ma'idah
surah At-Taubah dan juga surah Yusuf untuk menegaskan kepada kita jangan terlupa apa ustaznya, terlupa perangkap. Dia pelanduk je yang lupa perangkap, tapi perangkap tidak pernah lupakan pelanduk. Jadi kita kena berjaga-jaga, jangan sampai ada pihak-pihak di sekitar kita yang cuba untuk membawa kita ke jalan sesat dan juga memudaratkan. Allah kata mereka tidak dapat sesatkan, syaratnya ialah kita masih dan committed belajar dan juga memahami Alkitab wal Hikmah. Dan kita ucapkan tahniah Ustaz kan kepada yang berada di depan kaca TV, di studio bersama Al-Quran, dan jangan putus asa, jangan lemah semangat, kerana ini adalah insurans Ustaz, protection daripada Allah. Kita tidak akan disesatkan, tidak akan dimudaratkan kalau ada pihak yang ingin berbuat sesuatu kepada diri kita dan keluarga kita. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Upfront will be blessed indeed with silken robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Bila nur melimpah di hati
Allahumma rzuqna tilawatil Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Semoga Allah rezekikan Safas cahaya nur Al-Quran Betul. senantiasa bersinar di hati. Tapi bunyi lain sikit tadi tak? Ni lain tak apa Ustaz. Isi je tu yang penting. Itu nasib baik saya cakap itu. Masya-Allah. Sebab kadang-kadang ada yang baca Al-Quran Ustaz ya, taranumnya macam lagi-lagi sikit tapi dia punya isinya itu, tajwidnya betul bacaan Ustaz ya, itu yang lebih utama. Jadi tak apalah Ustaz ya, boleh buat lagi sekali nanti ya. Tapi mungkin bercakap tentang nur di hati Nur tu di Ustaz hati, ya. insya-Allah. Pengalaman Ustaz baca Al-Quran kan. Betul, Apa kesan bila belajar dan baca? Dia contoh macam ayat-ayat yang kita belajar hari ini, semalam, kemarin, sebenarnya sangat-sangat powerful lah. Ya. Sebab apa? Sebab di situ ada banyak sekali Allah sebut wa kana Allahu ghafurur rahim antaranya. Maksudnya sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Walaupun sejauh mana kita dengan Allah, seteruk mana kan, tapi pintu pengampunan itu sangat luas. Itu sebabnya bila kita tengok ayat muka surat 96 misalnya, secara keseluruhan kalau kita tengok satu demi satu itu tadabbur, satu demi satu ayat ya, tetapi kita boleh tengok secara keseluruhan di peringkat awal lagi ya, ayat 106 tu Allah suruh kita istighfar. Betul. Ya, dan kemudian Allah beri warning kepada siapa yang berbuat silap, lepas tu suruh istighfar lagi. Masya-Allah. Dan di hujung itu ada cerita tentang kitab wal hikmah dalam nasyid tadi tu. Maksudnya apa? Kesungguhan seseorang untuk istighfar itu akhirnya dia akan kembali balik Ustaz kepada baca Quran ya, mendalami kepada sunnah dan cuba mengamalkannya, kerana nur itulah yang akan memberi kekuatan untuk kita keluar daripada kemelut dosa dan juga maksiat ataupun segala unsur-unsur yang khianat yang sudah pun dinyatakan dalam ayat ini. Jadi sebabnya istighfar di tengah dan akhir sekali itu tak ada pula istighfar. Kerana tanda seseorang itu memang nak minta ampun pada Allah, dia menghargai nur yang diturunkan, Quran dan sunnah. Maksudnya walaupun sebelum ini dia memang jauh dengan Al-Quran, tidak ada masalah, maksudnya kembali. Senantiasa ada masa untuk kembali ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita nak ulang kaji, kita nak baca, kita nak sempurnakan hukum-hukum, menyempurnakan hukum-hukum tajwid dan menjelaskan sebutan-sebutan pada kalimah berikut yang kita garis bawahkan. Antaranya yang pertama, fokus kita pada ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaksib. Cuba semua sekali, 1 2 3. Wa man yaksib. Baik, dalam kalimah wa man yaksib ni pertama nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya, nama dia apa? Idgham ma'al ghunnah. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Kemudian hati-hati pada qalqalah yaksib. Cuba yaksib. Kita sebut yak tu dia lembut, dia jangan bunyi tebal. Wa man tu bunyi tebal. Wa man yak. Cuba 1 2 3. Bagus, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Terusnya kalimah khati'atan aw ithma. Cuba 1 2 3. Jaga hati-hati pada huruf kha, jangan khati, jangan kha. Jangan kha, kha. Kan kha kat mana tempat dia? Rongga, permulaan rongga kerongkong kita kan. Hujung ni. Ni pangkal, ni hujung. Kha dengan ghain, kha. Jadi hati-hati. Kha ada antara salah satunya ialah isti'la. Khati, ta tebal. Walaupun dia baris kasrah, tapi tetap masih tebal. Jangan tertukar dengan ta. Jangan khati. Itu tipis. Kha dengan ta, salah. Khati'atan aw ithma. 1 2 3. Jaga-jaga tha. Aw ithma. Hujung lidah pergi mana?
Ujung lidah pergi depan, betul? Keluar sikit ujung lidah. Au isma. Bagus, subhanallah. Kemudian jumpa lagi satu mat wajib lagi kat situ. Bari. Thumma yarmi bihi bari'a. 1, 2, 3. Okey, kalimah bari'a ni hati-hati pada sebut ba. Kan? Ba. So ba ri. Jangan tebal ri tu. Jangan thumma yarmi. Kalau yarmi tu tebal sebab ra sukun, ra mati sebelum ni baris atas. Yar tebal. Thumma yarmi bihi bari. Tak nak itu. Bari. Tak nak bari. Bari. Terus kasrah. Bari. Thumma yarmi bihi bari'a. Cuba. Bagus. Faqad ihtamala. Jaga-jaga huruf ha sukun kat situ, jangan bunyi faqadih. 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 Dih. Dih. Faqadih. Ha pedas ya. Okey, jangan tukar dengan ha pula. Faqadih. Itu ha dada ataupun ha bulat, ha simpul. Yang ni ha pedas tengah rongga kerongkong. Faqadih tamala. Yang ni baru ha pangkal halkum. Buhtana. Buhtana. Faqad ihtamala buhtana. Wa ithman mubina. Bagus, alhamdulillah. Itulah kaji tajwid. Kita nak cuba pula hafal ayat 112 ni, beberapa kalimah barangkali. InsyaAllah, mari perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yaksib khati'atan aw ithma. Cuba sampai situ. 1, 2, 3. Ada 5 kan? Wa man yaksib khati'atan aw ithma. 1, 2, 3. Boleh? Sekali lagi ya. Wa man yaksib khati'atan aw ithma. 1, 2, 3. Cuba baca tanpa tengok mushaf. Tengok safas. 1, 2, 3. Masya Allah, dah ingat dah. Orang Melaka. Subhanallah. Alhamdulillah, Safara. Yeah. Nanti balik nanti sampai dekat Pedas, sampai Senawang, dia gili-gili dengan kawan-kawan. Gili-gili. Okey, sikit lagi. Thumma yarmi bihi bari'a. Cuba. Thumma yarmi bihi bari 4 lagi kan. Thumma yarmi bihi bari'a. Cuba. Thumma yarmi bihi bari'a. Thumma yarmi bihi bari'a. Cuba thumma yarmi bihi bari'a. Tanpa tengok. 1, 2, mula. Thumma yarmi bihi bari'a.
Oh, subhanallah. Alhamdulillah lah dia kata kan. Bari'ah ingat. Yang summa tu tak ingat lagi. Yang ujung tu tak apa. Latihan. Sekali lagi. Daripada awal. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا 1, 2, 3. ثم يرم به بريئا Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh sambung sikit lagi tu. Sebab kita nak berehat seketika, bolehlah baca, ulang, cuba hafal. Dan kita nak sambung selepas ini sedikit lagi sambungan kita. Tentunya dalam My Quran Time, Quran Salat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Upfront will be blessed indeed with silken robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. جاهنا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi kan. Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita mendalami ayat yang ke-112 dan 113. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang hidayah yang Allah berikan untuk kita memahami bagaimana kita berinteraksi dengan kesilapan, Ustaz, ya. Sama ada dalam diri kita ataupun dalam masyarakat, kita mempunyai satu prinsip, iaitu kita inginkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan melindungi dan juga bersetuju dengan sesiapa sahaja yang melakukan pengkhianatan dalam sesebuah masyarakat. Pada ayat yang ke-113 pada bahagian awal itu Allah menyatakan walaula fadlullah, jika bukan dengan kurniaan kasih sayang daripada Allah, kita ini mudah untuk ditipu ataupun dimudaratkan. Tetapi Allah menyatakan satu pelindungan yang pasti bahawa Allah akan
memberi hidayah, memimpin kepada Nabi dan juga tidak memudaratkan bagi Nabi dan umat Nabi ini dengan syarat. Dengan syarat kita kembali kepada panduan Alkitab wal Hikmah yang kita ingin baca daripada perkataan wa anzalallahu alaik hingga akhir ayat 113 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak baca daripada wa anzalallah sehingga akhir safhah. Mari ibu ayah sekalian kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-113 adalah satu penekanan ya. Pada bahagian yang kedua itu Allah menyatakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Maksudnya kita tengok dahulu pada bahagian ini apa kaitan dengan bahagian awal, iaitu bila Allah menyatakan mereka itu tidak dapat menyesatkan kamu, mereka itu tidak dapat memudaratkan kamu, dan digabungkan dengan perkataan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Nak menceritakan sebenarnya yang melindungi Nabi tidak dapat disesatkan ataupun dipalsukan penghakiman itu adalah daripada Allah. Dan tidak dapat mudarat itu hanyalah dengan izin daripada Allah. Allah yang sama menurunkan Alkitab dan mengajarkan hikmah kepada Nabi. Dan lebih daripada itu ialah kalau kita tidak mahu disesatkan dan tidak mahu dimudaratkan, kita kena jaga kitab wal hikmah, Ustaz. Ya, kerana apa? Kerana bila bercakap perkara pertama, kesesatan itu berlaku apabila seseorang itu tidak mendapat hidayah. Jadi bila Allah turunkan Quran pada Nabi, Allah menurunkan Quran kepada kita, kita belajar betul-betul Al-Quran, Alkitab ini, maka ada orang yang cuba untuk memalsukan kes, contohnya, ataupun cuba untuk mengajak kita, menyokong kepada dosa, kepada pengkhianatan. Kita ada Al-Quran, kita ada panduan yang menyebabkan saya tak akan buat. Saya tidak akan bersekongkol dengan pemimpin ataupun pihak-pihak yang cuba untuk menipu, menyesatkan saya. Syaratnya apa? Kita berpegang kepada Alkitab. Apabila kita jaga Al-Quran, Allah akan jaga kita, Ustaz. Kan? Pasal Al-Quran ini memang Allah akan jaga. Jadi siapa sahaja yang terlibat dalam proses penjagaan Quran, contohnya Nabi jaga Quran, Nabi diangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang menghantar Al-Quran, Jibril itu diangkat. Malam yang diturunkan Quran, malam itu diangkat. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar baca setiap hari, Ustaz, ya, malam dan siang, dan kemudian kita cuba nak memahaminya sikit-sikit kerana kita bukannya pakar pun dalam Al-Quran ini, tetapi kerana kita jaga sangat, Allah pasti akan jaga kita terelak daripada yang pertama, yudilluk, iaitu disesatkan. Yang pertama. Yang kedua, bila Allah menyatakan wama yadurrunak, mereka tidak akan mampu membahayakan kamu. Pasal apa? Pasal sebenarnya Allah jaga Quran, Ustaz. Bila Allah jaga Quran, Allah jaga Nabi. Kalau kita jaga Quran dan sunnah ini, sudah tentulah Allah akan jaga. Pasal Allah tidak akan izinkan orang yang bersama dengan Alkitab wal Hikmah ini dipermain-mainkan. Ya, dan lebih daripada itu Allah menyatakan wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Ya, Allah mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu tentang apa sifat-sifat orang munafik, bahayanya, diajarkan tentang berita orang terdahulu, bagaimana mengelakkan daripada tipu daya. Semua itu Allah akan ajarkan bila kita berinteraksi dengan apa? Alkitab wal hikmah. Wa 'allamaka ini maksudnya adalah al-bayan. Waw al-bayan menerangkan apakah yang akan berlaku bila kita banyak berinteraksi dengan Alkitab wal hikmah. Dan di hujung itu sebagai satu galakan, satu motivasi kepada
perempuan yang berada di studio, tuan-puan ya, ada tuan dan puan di studio yang berada di rumah pasal jaga Quran Ustaz. Ya, setiap hari baca Quran, ikut My Quran Time, ikut program Quran di luar, baca, nak cuba faham. Apa Allah cakap? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kurniaan Allah itu kepada kamu adalah azim, adalah amat besar. Imam Ar-Razi menyatakan yang azim daripada kurniaan Allah itu adalah kitab wal hikmah, dan daripada situ diajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Itu adalah nilai ilmu Ustaz. Ya, Allah ajarkan tuan-tuan Al-Quran, allamal Quran, boleh baca. Bukan semua orang boleh baca Ustaz. Ya, bila seseorang itu boleh baca alif ba ta, boleh baca Quran daripada juz pertama sampai juz kelima ini, itu tanda Allah ajar kita dapat ilmu, dan ilmu itu adalah fadl daripada Allah SWT. Ini adalah kurniaan yang azim. Dia kena ingat bahawa kalau ada yang kata saya dapat kereta besar, rumah besar, ini hebat ni. Sebenarnya siapa yang dapat berinteraksi baca Quran, sebenarnya kita mendapat preview yang hebat. Bila Allah nyatakan tentang istilah wa anzala daripada perkataan nazala, kan? Nuzul adalah makanan yang intro bila kita pergi ke rumah orang Arab. Ya, jadi makan yang besarnya bila dah makan, yang bila bertamu tu kita dah rasa makan tu pun rasa macam sedap ni kan. Rupanya ada makanan utama. Sesiapa yang dapat berinteraksi dengan Quran, bila dia rasa bestnya dengan Quran, kalam Allah, bercakap dengan Allah yang hebat nanti, yang main course Ustaz ya, yang makan utamanya itu, kalau yang ini adalah preview wa anzala, yang main course ataupun makanan utamanya bila sampai ke syurga. Bila dapat mendengar ataupun bila Allah menyatakan salamun qaulam mir rabbir rahim, ya, perkataan salam daripada Allah, daripada Tuhan, itu adalah puncak, ya, selain daripada nikmat-nikmat lain. Kerana apa? Kerana di dunia ini kita sudah mendapat fadl, kurniaan yang besar, namanya adalah Al-Quran. Jadi ini semangat untuk kita terus membaca, terus mencari, terus tadabbur Al-Quran ini. Walaupun kadang-kadang adalah masa dia letih apa sebagainya saat ni kan, tetapi teruskan, kerana Allah memberikan perlindungan, protection daripada sesat, daripada mudarat apabila kita menjaga Al-Quran dan sunnah ini dengan sebenar-benarnya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, ingin kita berhati-hati dengan bahaya fitnah, buhtan dan tuduhan yang tidak berasas. Kita elakkan, jangan main sebut sahaja orang ini buat ini, orang ini buat ini, tanpa kita mempunyai saksi ataupun asas yang benar. Yang pertama. Yang kedua, tidak berkata bohong untuk melepaskan kesalahan diri sendiri. Ya, jangan tuduh ataupun menyatakan kesalahan pada orang lain. Yang ketiga, jauhi kezaliman dan penindasan ke atas orang lain. Kerana kita tidak mahu kita mendapat ganjaran ataupun azab berganda kerana kezaliman yang berlaku. Kita mohon pada Allah SWT terus memimpin kita dan dilindungi dengan menjaga Al-Quran, sunnah dalam hidup kita bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah. Kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami ya Allah. Cahayakan hati kami dengan cahaya nur Al-Quran. Jadikan hati kami ya Allah hati yang senantiasa dipandu dengan nur Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersungguh untuk menekuni Al-Quran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua, dan jangan lupa untuk sama-sama bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang tuan-tuan menyumbang, ya, di nombor di talian. Dan program My Quran Time 2.0 ini adalah sumbangan daripada mereka yang menyumbang pada My Quran Time 1.0, dan harapnya ini sebagai wakaf kita, wakaf media yang akan tersebar, ramai yang mendapat cahaya dan terus dipimpin sampai ke syurga. Di
akhir ini kita ada satu rangkap lah Ustaz, ya, untuk orang Melaka kita, ya, burung pungguk sarang tempur, ya. Indah purnama mencerah gelita. Peganglah Quran, sunnah dijaga. Allah lindungi, selamat sampai ke syurga. Bertemu lagi My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين